ramai yang menganggap seolah-olah Grand Coalition ini, gabungan pembangkang terbesar ini, kononnya nak menyingkirkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan inilah yang dimainkan. Malah ada yang menyatakan bahawa kononnya kita nak kembali bersama dengan Tun Mahathir, kita nak kembali bergabung, meninggalkan Datuk Seri Anwar dan nak ambil Datuk Seri Shafie Apdal sebagai pemimpin dan sebagainya. Saya nak jelaskan di sini. Tidak timbul isu kita bercakap tentang nak membuat kawan dengan orang lain ini, maka kita menolak kawan yang ada. Tidak timbul. Malah saya ingin jelaskan bahawa apabila kita nak berkembang sayap kita kepada rakan-rakan pembangkang yang lain, kalau kita mengambil kira 108 undi yang kita dapat di dalam penolakan undian bajet itu, maka keputusan untuk kita melebarkan sayap itu mesti dibuat, mesti diputuskan, mesti dibincang di dalam mesyuarat Majlis Pakatan Harapan atau apa yang namakan sebagai Majlis Presiden. Tidak boleh kita pandai-pandai menyebut sesuatu tanpa kita merujuk kepada keputusan bersama. Sebab, biarlah saya tegaskan di sini, yang menonton malam ini, bahawa 108 yang menyokong menolak bajet 2021 itu atas alasan-alasan yang telah jelas kita terangkan dan kita telah sebutkan. Bukan menolak untuk merosakkan keadaan, tapi menolak kerana ada perkara-perkara dalam bajet itu yang tidak membantu membela rakyat, malah ia adalah bajet yang hanya mengukuhkan kedudukan Perikatan Nasional dan tidak melihat suasana pandemik COVID secara menyeluruh. Maka apabila kita menolak bajet itu, 108 itu menyokong. Itulah kekuatan yang ada kepada pembangkang. Terdiri daripada Pakatan Harapan, terdiri daripada Warisan dan terdiri daripada Pejuang dan beberapa anggota bebas. Tetapi barang diingatkan, dalam 108 itu yang solid 91 ahli parlimen dari Pakatan Harapan, yang solid daripada Pakatan Harapan, ada dua perkara. Mereka menolak bajet dan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pimpinan Pakatan Harapan, malah menyokong jikalau ada majoriti, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim lah sebagai Perdana Menteri. Kena ingat, yang tambahan daripada 91, daripada Warisan, daripada Pejuang, mereka ini menolak bajet, tetapi mereka tidak menerima kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pemimpin Pakatan Harapan dan bakal Perdana Menteri jika kita punya majoriti. Ini dua benda yang berbeza. Bermakna 108 sokong tolak bajet, tetapi hanya 91 sahaja yang solid menolak dan menerima dan mengiktirafi Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pemimpin Pakatan Harapan dan bakal Perdana Menteri jika kita dapat kembali majoriti di dalam parlimen. Ini tidak dipersetujui oleh Warisan. Ini tidak dipersetujui oleh oleh Pejuang. Maka inilah yang menimbulkan, kita kata, keresahan. Jangan hanya mengambil 108 ini tanpa kita melihat bahawa 108 ini yang solid kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya 91. Yang lain itu hanya menyokong tolak bajet. Ya, dia menjadi asas yang baik untuk kita bergabung, yang menjadi asas yang baik untuk kita berbincang. Tapi saya telah memberikan pandangan saya bahawa pertama, apa saja Grand Coalition yang kita duk cakap ni, yang kita duk kata gabungan besar ni, perlu melihat kepada pertama agenda yang dibawa oleh Grand Coalition. Agenda besar kita adalah reform. Agenda besar kita adalah islah ataupun membuat pemulihan secara institusional untuk memastikan segala perkara yang kerananya negara ini jadi rosak hari ini di atas sebab Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional hari ini
perlu kita baiki, perlu kita pulih, perlu kita robah, perlu kita rombak. Kalau bercakap tentang grand coalition, tetapi orang lain tak terima idea ini, macam mana kita nak bentuk satu grand coalition? Bukan kita tak pernah bentuk, dengan bersatu kita bentuk. Saya nak capture balik, saya nak tarik pandangan semua orang di dalam live ini. Masa kita nak ajak bersatu, join dengan kita. Bersatu pada mulanya hanya Pakatan Harapan plus bersatu. Kita duduk dulu, kita bincang dulu. Dan kita bercakap tentang idea reform kita. Kita bercakap tentang Pakatan Harapan ni lama dah, daripada 1998 lagi, daripada Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat, kemudian Pakatan Harapan. Kita dah bina kekuatan dari bawah untuk membuat pemulihan besar-besaran sehingga berlakunya reform. Jangan lupa kita turun ke jalan raya. Jangan lupa ada yang kena tangkap, ada yang kena penjara. Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri difitnah dengan berbagai fitnah, homban dalam penjara, keluar penjara, kok-koklah dia nak lembut, kok-koklah dia nak tarik balik apa yang dia yakini daripada idea-idea reform. Tidak, dia terus kekal dengan idea-idea reform dia. Tetapi bersatu, kita kata nak grand coalition waktu itu, bukan kita tak kata grand coalition dulu, kita dah kata grand coalition dulu, ya, gabungan besar, kita ajak dia. Tetapi bila dia dah menang di dalam pilihan raya, walaupun dia hanya dapat berapa belas kursi saja bertanding sampai berpuluh-puluh, akhirnya apa berlaku? Akhirnya apa berlaku? Tun Mahathir yang waktu itu jadi pengurusi Pakatan Harapan, Tun Mahathir yang waktu itu jadi pengurusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim di belakang penjara, ya, di belakang tirai besi, duduk dalam penjara. Kita terima Tun Mahathir sebagai pemimpin untuk memimpin Pakatan Harapan. Tapi dia sendiri tak boleh kawal parti dia sendiri. Dia sendiri tak boleh kawal parti bersatu. Dia sendiri tak boleh kawal pembelotan yang berlaku. Malah ada yang menyatakan dia tahu berlaku pembelotan itu. Apa agenda reform ini, tuan-tuan? Apa agenda reform ini? Cuba beritahu kat saya. Tidak ada agenda reform yang menyatukan kita. Tidak ada. Jadi kalau nak bercakap tentang grand coalition, takkan tak ambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku semasa kita menerima bersatu dulu. Itulah pembelotan yang telah berlaku sehingga menyebabkan jatuh kita. Betul, daripada PKR ada sama, saya tidak nafikan. Atau si Azmin Alinya. Tapi pembelotan ini berlaku kerana kita nak bina grand coalition, tiba-tiba rosak setelah apa yang kita tak persetujui dari awal, dari sudut apa agenda kita yang kita kena bersama, agenda kita yang kita kena tanda tangan, agenda kita yang kita tak boleh nak tarik, dan kita kena ambil pengajaran daripada apa yang berlaku dengan bersatu. Baik, itu saya kata, nak bercakap tentang grand coalition, tetapi nak kembali balik kepada cara yang kerananya kita dibelot, hanya kerana kita kata nak grand coalition, tanpa ada satu perencanaan yang lebih baik, satu perencanaan untuk bersetuju di atas apa itu kita punya agenda reform apa. Saya bukan bercakap tentang siapa ketua kita. Saya bercakap tentang agenda kita apa. Reform yang kita nak buat ni macam mana. Yang terbantut. Saya akui 22 bulan tidak semua yang kita dapat lakukan. Tapi sekurang-kurangnya agenda reform itu mengikat kita untuk menjadi kerajaan. Hanya untuk mendapati kita dibelot oleh kelompok-kelompok dari Bersatu yang waktu itu Tun Mahathir sebagai pengurusi Pakatan Harapan tak boleh kawal keadaan. Mahyudin Yassin sendiri dengan terang dan jelas menyatakan kita kena tinggalkan DAP, kita kena tinggalkan mereka. Apa punya grand coalition macam ni? Adakah kita nak ulang perkara yang sama? Adakah kita nak buat benda yang sama? Nah, itu saya kata, bincang, duduk elok-elok, ambil pengalaman yang dulu. Itu satu. Apa kita punya agenda reform? Ya, lepas tu kita bincang apa strategi kita. Strategi kita untuk mencapai
Grand Coalition ni apa? Setelah kita bersetuju kepada agenda reform yang kita nak. Ya. Kita nak lawan rasuah, kita nak tolak pemimpin-pemimpin yang negara yang tata kelola keuangannya yang tidak telus, yang tidak beramanah. Kita kena bersetuju di atas semua agenda-agenda tersebut. Barulah kita boleh duduk untuk kita bincang, okey, ini yang kita nak buat. Macam bersatu dulu. Duduk sekali kita bincang. Kita terima Tun Mahathir sebagai, kalau kita menang, Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri. Dan kita kata pakejnya akan diganti oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tun pun kata, bagilah saya beberapa tahun untuk saya nak buat apa yang patut kita buat. Tapi apa yang berlaku? Dia letak jawatan pun tak bagi tahu kepada kami. Kemudian huru-hara jadi keadaan. Jadi maknanya, kalau nak buat Grand Coalition, buatlah betul-betul. Bincanglah apa reform kita, apa agenda kita. Yang kedua, orang selalu bertanya kepada saya, kita ni asyik ikut Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak bolehkah kita fikir orang lain? Saya nak tanya kepada tuan-tuan. Nak jawab kita ikut orang lain, jawab ni dulu. Jawab ni dulu. Bila kita buat perubahan ini, kita kena belajar sejarah, kita kena baca sejarah. Jangan mai ikut seronok cakap aja. Belajar sejarah. Mungkin sebahagian besar daripada kita di sini yang sudah melaluinya, yang telah melaluinya, yang menderita kerana mempertahankannya, iaitu gerakan reformasi. Bermula pada tahun 1997 lagi. Gerakan ini telah mencetuskan kebangkitan di dalam minda rakyat tentang korupsi, kolusi, kronisme. Siapa yang sebut benda ni semua? Bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim kan? Dia kena tendang keluar daripada UMNO. Lebam mata dia. Dan secara kita kata konsensusnya, semua orang tahu dia dihumban penjara bukan kerana apa sahaja kes yang didakwa kepadanya, tetapi dia dihumban penjara di atas politik kerana nak menyekat teguran dia, nak menyekat kebangkitan dia, nak menyekat pengaruh dia yang ketika itu pada pilihan raya umum 1999, walaupun hanya memenangi beberapa kursi, tetapi telah mencetuskan satu kebangkitan di kalangan rakyat di dalam pilihan raya umum. Kemudian kita masuk pilihan raya umum 2004. Kita kalah balik. 2008, kita menafikan 2/3 di dalam parlimen. Ini adalah sebagai gerakan rakyat yang bangkit kerana menerima idea-idea reform dan menolak kebobrokan yang berlaku waktu itu di bawah Barisan Nasional dan pemimpin-pemimpin UMNO. Menang, Alhamdulillah. Kita kekal momentum 2/3, 2013. Ini lahir Pakatan Harapan dengan amanahnya. Pas, tarik handbrake, keluar, join. Tak ke mana pergi. Kemudian pada tahun 2018 dalam pilihan raya umum, kita membina strength dan kekuatan inilah sehingga berlakunya apa? Kemenangan untuk Pakatan. Siapa yang mendorong kebangkitan ini dengan satu kita kata jalan yang panjang, yang menderita, yang susah kerananya, mempertahankannya pula, keluar penjara, kukutlah dia nak tukar dia punya hala tuju pemikiran reform dia. Tidak, dia terus kekal dengan tujuan reform. Dan ketika Tun Mahathir meletak jawatan sebagai Perdana Menteri tanpa berbincang dengan Majlis Presiden Pakatan Harapan, sehingga jadi huru-hara, jatuh kerajaan, diambil kesempatan oleh Bersatu, diambil kesempatan oleh Azmin daripada PKR, maka terbentuk sebuah kerajaan dan Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil alih kepimpinan Pakatan Harapan dan menegaskan agenda reform mesti diteruskan. Kumpul balik amanah DAP yang teras ini, PKR, mari kita buat balik elok-elok. Dan kita telah bagi kepadanya satu tanggungjawab mengembalikan mandat rakyat dalam keputusan yang diputuskan oleh Majlis Presiden. Nah, kalau kita nak bercakap tentang perjuangan, kita kena tengok sejarah ni. Kalaulah kita nak kata sekarang ada 3 nama. Datuk Seri Anwar, Tun,
Syafiq Abdul. Semuanya hebat. Saya tidak nafikan Datuk Tun Mahathir seorang negarawan. Siapa yang tidak tahu Tun Mahathir? Syafiq Abdul lama bergelumang dalam politik waktu itu bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia tubuhkan warisan dan jadi kerajaan, kemudian dijatuhkan. Baru ini bergelut untuk dapat balik. Tak dapat. Tapi dari sudut pemikiran, dari sudut agenda reform, dari sudut nak bawa kepada satu idea negara, nak pulih negara ini, dari sudut nak bawa keseluruhan panjang jalan yang dikutip sepanjang 99 ni, ya, sepanjang tahun 99 tau. Mungkin setengah kita waktu itu baru sekolah rendah, sekolah menengah. Ya. Dari situ dikutip perjuangan ini. Antara tiga ini siapa yang konsisten? Anda sendiri boleh jawab. Jadi maknanya, tak usahlah bercakap tentang individu. Sebab bila kita bercakap tentang individu, kita terpaksa berbicara tentang komitmen. Bila kita bercakap tentang individu, kita terpaksa buat comparison. Kita tak mau buat comparison. Semua orang hebat belaka yang dalam Pakatan Harapan plus ni, dalam warisan hebat belaka, dalam pejuang hebat, nama pun pejuang. Tapi kalau anda mula berbicara tentang siapa, yang ni yang kita kena cerita. Dia nak cerita, kena cerita sejarah. Nak cerita, kena cerita apa yang berlaku sepanjang sejarah itu, apa yang telah berlaku. Jangan ambil petik cerita 108 kita dapat undi, dia dapat 110, maka 108 tu ayo kita grand collusion. Tapi kita tak baca sejarah yang panjang ni. Tak boleh. Saya setuju grand collusion. Jangan salah faham saya. Sejak daripada saya terlibat dalam politik, saya meyakini pembangkang tidak boleh menang tanpa mereka bersatu dalam dia punya agenda, bersatu dalam strategi dia, bersatu di dalam taktikal dia, bersatu dalam teknikal dia. Dan itulah hasil yang kita dapat ketika pilihan raya umum 2018. Jangan kata saya menolak grand collusion. Saya tidak menolak grand collusion. Tapi pengalaman mengajar kita, grand collusion itu atau gabungan besar ini di kalangan pembangkang harus mencapai kata sepakat dahulu tentang apa agenda reform mereka. Kalau sekadar kita nak duduk ajak orang bersama, tapi kemudian hangguk, lepas tu bila dah menang ikut kita yang putih, kita nak buat apa, ikut kita sampai berlakulah apa yang berlaku pada bersatu hari itu. Dengan dulu saya dah cakap dah, masa duduk dalam kerajaan pun macam mana pemikiran menteri-menteri dalam bersatu hari ni yang lompat semua lari belakang. Yang jadi kabinet daripada bersatu, semua belot lari belakang. Tak ada siapa yang nak kekal mempertahankan agenda sebab mereka tidak menyokong kita duduk bersama di dalam satu agenda reform. Dia hanya duduk untuk sekadar nak menang pilihan raya dan dia ulang balik apa yang dulu dia dah biasa, cuma nama dia bersatu. Dan hari ini Perikatan Nasional lagi teruk daripada Barisan Nasional. Ya? Lagi teruk daripada Barisan Nasional. Gunakan kes-kes yang ada di mahkamah ni, ya, untuk menekan, bagi jawatan-jawatan supaya dia dapat kekalkan dia punya sokongan. Lepas tu kes-kes boleh main-main. Jadi apa yang kita nak harap ni? Kita nak ulang balik ke kes ni? Bila kita nak kata hari ni, kita kata grand collusion, kita ajak semua orang kerana 108. Bukan 108 tu, walaupun 108 tu satu yang baik. Tetapi kalau nak buat grand collusion, bincang elok-elok. Duduk. Macam saya kata, 108, 91 saja yang tolak bajet dan sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang lagi dalam pejuang dan dalam warisan, tolak bajet sokong. Tetapi dia tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bayangkan. Sedangkan Pakatan Harapan kita dah letak Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maknanya, selesai bab ni dulu. Saya tak kira siapa. Selesai bab ni dulu.